Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma idfa'anna al-waba' wal ghala' wal riba waz zina wal mihan wasu'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah. Sekali lagi kita bertemu di ruangan Warkah Duha hanya di Manis FM Permata Pantai Timur. Saudara, dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada menyampaikan satu firman-Nya yang dirakamkan di dalam surah Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmat-Nya kepada orang-orang yang beriman, yaitu Dia mengutuskan daripada kalangan mereka seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yang membersihkan mereka daripada i'tikad yang sesat, serta mengajar mereka kitabullah, yakni Al-Quran, dan juga hikmah, yakni pengetahuan yang mendalam mengenai hukum hakam syariat. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Surah Ali Imran ayat 164. Saudara, sebelum Nabi SAW diutuskan sebagai Rasulullah, sememangnya masyarakat ketika itu berada dalam keadaan sesat barat. Mereka melakukan banyak perkara-perkara yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan orang bertamadun. Antaranya, kata para ulama, kesesatan masyarakat jahiliah sebelum turunnya Nabi, nombor satu sekali, mereka berperang dengan suku-suku. Ini mereka berperang ini oleh kerana sebab-sebab yang sangat kecil. Kerana masalah kambing, masalah unta, itu saja. Yang kedua, mereka ini yang dikatakan sesat sebelum datangnya Nabi adalah kerana mereka ni didapati menanam anak hidup-hidup. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kerana mereka ni menyembah berhala. Saudara, pertama, Arab ini sebelum datang Nabi, mereka berperang. Dan peperangan ini pula berlaku antara suku-suku. Dia kaum-kaum Arab ini, dia ada tiga. Arab Ba'idah, Arab Aribah, dan Arab Musta'ribah. Arab Ba'idah ni dah pupus. Ini dah tak ada lagi. Ad, Samud, Judais, Imlaq, lain-lain dah tak ada. Arab yang kedua, Arab Aribah.
Ini disebut sebagai Arab Qahtaniyah. Ini asal daripada Yaman semua. Dan ada dua kabilah Arab Aribah yang paling terkenal. Pertama, kabilah Himyar. Yang ini terdiri daripada suku Zaid Al-Jumhur, Quda'ah dan Sakasik. Dan ada pula kabilah Kahlan. Kahlan ni terdiri daripada suku Hamdan, Anmar, Tayyi, Mazaj, Kindah, Lakham, Juzam, Azd, Aus, Khazraj dan beberapa yang lain. Dan yang ketiga ada Arab Musta'ribah. Yang ini asal daripada keturunan Nabi Ismail yang disebut sebagai Arab Adnaniyah. Jadi masing-masing ini dia ada suku dia. Berapa banyak sukunya? Kata Ibn Hisham, suku Arab ni jumlah mereka berapa? Sebanyak bintang di langit. Begitu banyak suku-suku. Al itu semua suku keturunan keluarga, marga mereka. Jadi antara satu suku dengan satu suku ini mereka bergaduh. Sebab itu catatan daripada Ibn Hisham dalam sirahnya menceritakan bagaimana antara perbuatan masyarakat jahiliah dulu adalah berperang dan bergaduh. Dan mereka kalau bergaduh atau berperang, itu bukan bergaduh kosong-kosong, tidak. Mesti ada pertumpahan darah. Dan kemuncak pertikaian hanya boleh diselesaikan kalau salah satu daripada dua kumpulan yang bertembung berjaya kerat kepala musuh dia. Kalau selagi kepala belum dikerat, selagi itu kejayaan tak boleh diisytiharkan. Contoh, kampung A bermusuh dengan kampung B. Jadi ketua kampung A akan ketuai serangan serang kampung B. Sampai di sana mereka pun berperang. Syarat nak isytihar menang, ketua kampung A mesti kerat kepala ketua kampung B. Bila dah kerat kepala, bawa balik ke kampung dia, gantungkan di depan rumah atau depan pejabat, dan dia akan biarkan kepala itu dipamerkan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sehingga kepala itu buruk, luruh segala kulit-kulitnya, daging pipinya sampai tinggal tengkorak. Kemudian tengkorak itu dia cuci, dia akan potong dekat dahi, dia akan buat gelas minum arak. Bersusun atas meja ketua kampung, gelas yang dibuat daripada tengkorak musuh dia. Ini gambaran yang diberikan oleh Ibn Hisham tentang dahsyatnya pertelingkahan, perselisihan dan juga pergaduhan orang-orang Arab zaman dahulu. Suku-suku ini. Bukan sekadar di sebelah Mekah, termasuk jugalah Arab-Arab yang di sebelah Yathrib ataupun Madinah. Mereka juga terkenal pergaduhan yang begitu lama sekali tempohnya. Kita tahu bahawa antara yang Nabi lakukan ketika hijrah ke Madinah adalah Nabi mempersaudarakan antara Aus dengan Khazraj. Aus dengan Khazraj ini dia daripada kabilah Arab Aribah, daripada Kahlan. Tapi mereka ni berselisih bertahun-tahun. Dalam sejarah dicatatkan ada 4 peperangan besar antara suku Aus dengan suku Khazraj yang terjadi sebelum datangnya Islam. Pertama, perang Sumir. Dalam peperangan Sumir ini yang menang puak Aus. Yang kedua, mereka perang dalam peperangan Ka'ab. Itu yang menang Khazraj. Yang ketiga, mereka perang Hatib. Yang ini dimenangi oleh Khazraj. Dan perang yang keempat, perang Bu'ath. Ini dimenangi oleh Aus. Tapi ada pendapat mengatakan seri. Yang penting mereka gaduh bertahun-tahun. Ini perangai orang jahiliah. Bergaduh, berperang, berlawan. Hobi mereka memang bergaduh. Ada satu kisah menarik. Diceritakan ada satu orang anak raja Yaman. Dia telah pergi ke Yathrib. Masa itu Islam belum ada. Jadi Yathrib ni terkenal tempat orang berjoli, clubbing dan bagai-bagai. Jadi anak raja Yaman ini dia pun pergilah ke Yathrib, mabuk-mabukkan, enjoy perempuan sana sini. Jadi kelakuannya itu tak berapa disenangi oleh penduduk tempatan. Jadi orang Yathrib atau Madinah ketika itu
Dia pukul anak Raja Yaman, meninggal, mangkat. Dia pukul anak Raja. Jadi berita kemangkatan anak Raja Yaman ni sampai ke Raja Yaman. Raja Yaman murka. Dia hantar satu pasukan bala tentera besar untuk menyerang Yathrib. Jadi bila mereka sampai di pertengahan jalan, orang Yathrib, ini kelebihan orang Arab. Walaupun mereka bergaduh berpuluh tahun, ratusan tahun, tapi kalau mereka diancam oleh musuh, dia akan bergabung balik, jadi kuat dan bersatu. Jadinya bila mereka dengar musuh nak menyerang negara mereka, Aus dengan Khazraj yang dah lama bergaduh ni akhirnya bergabung. Dia menanti kedatangan musuh. Bila sampai tentera Yaman di sepadan, mereka pun pergi buat serangan. Dalam peperangan itu, kata Ibn Hisham, dia berperanglah daripada pagi sampai petang. Bila tiba waktu hampir malam, mereka akan tangguhkan peperangan. Dia disiplin. Dia peperangan pun ada waktu kerja juga. Malam rehat. Jadi kata Ibn Hisham, waktu petang mereka semua bersurai dan balik ke kemah masing-masing. Tentera musuh balik ke kemah, orang Yathrib balik semula ke Madinah. Yang lebih ajaib lagi kata Ibn Hisham, tiba waktu malam, orang-orang daripada Yathrib ini akan pergi semula ke kemah-kemah musuh. Apa dia buat? Dia bawa ubat, dia bawa makanan, dia bawa minuman, dia bawa buah-buahan, dia raikan pula tentera musuh ini. Dia berbual seolah-olah tidak ada masalah berlaku. Padahal baru siang tadi dia berparang, dia pakai pedang dan macam-macam. Waktu malam diubatkan pula, dibalut luka-luka yang mereka sendiri buat pada siangnya. Tengah malam mereka balik ke Yathrib, rehat. Pagi esok lawan lagi. Maghrib stop, sembang lagi. Dan begitulah. So, inilah budaya pelik orang-orang Arab sebelum daripada kedatangan Nabi SAW. Yang kedua, kata ulama, orang jahiliah ini, perangai mereka yang bermasalah adalah mereka menanam anak mereka hidup-hidup. Walaupun tidak semua orang Arab yang melakukan perkara ini, tetapi dalam catatan sejarah mengatakan bahawa yang buat perkara ini khususnya adalah di kalangan Bani Asad dan juga Bani Tamim. Ini dua suku yang paling dikenali, suka tanam anak perempuan hidup-hidup. Dan ini direkodkan oleh Allah dalam Quran. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya, apakah dosa sehingga kamu dibunuh? Ini surah At-Takwir ayat 8-9. Namun kata ulama, bukan semua suku yang terlibat di dalam menanam anak perempuan hidup-hidup. Dia banyaknya di kalangan Bani Asad dan juga Bani Tamim. Bila kita sebut Bani Asad dan Bani Tamim, maknanya mengecualikan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu daripada fitnah yang selama ini orang mengatakan dia menanam anaknya hidup-hidup. Kalau Umar menanam anaknya hidup-hidup, masakan dia memiliki anak yang sebaya dengan Aisyah, namanya Hafsah radhiyallahu anha, yang juga merupakan isteri kepada Nabi SAW. Jadi kita bersihkan Umar Al-Khattab daripada fitnah ini. Iaitu yang kedua, menanam anak perempuan khususnya, kerana orang Arab jahiliyah mereka beranggapan bahawa anak perempuan tidak memiliki masa depan yang panjang berbanding dengan anak laki-laki. Kata mereka, anak perempuan ni cita-citanya tidak panjang. Walaupun dia ditakdirkan jadi orang hebat, tapi kalau dia dah berkahwin nanti, sudah pasti terhad kerjayanya itu kerana terpaksa menyantuni keluarga dan juga suami. Tapi kalau laki-laki cita-citanya panjang. Ini pandangan daripada orang-orang jahiliyah. Sebab itu bagi mereka, mendapat anak perempuan tidak boleh memberikan kebaikan kepada mereka, lalu ditanamnya hidup-hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, orang-orang daripada jahiliyah ini, mereka kesesatan yang ketiga adalah mereka ini sembah berhala. Ini masalah. Mereka sembah berhala. Dan tradisi menyembah berhala ini sudah lama, zaman berzaman.
Sejak daripada nenek moyang selepas daripada Nabi Ismail, mereka ini sudah mula sedikit demi sedikit memuliakan berhala. Sebab itu datuk Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdul Muttalib, kalau tengok kepada peristiwa yang pernah Nabi sebut, ana ibnu Zabihaini, saya adalah keturunan daripada dua orang bapa yang hampir disembelih, iaitu dia adalah keturunan Nabi Ismail, dalam masa yang sama dia juga daripada anakanda kepada Abdullah. Apa peristiwa yang dikatakan sebagai Abdullah ayahandanya itu hampir disembelih? Berpunca daripada Abdul Muttalib. Sebagaimana riwayat Al-Hakim dalam Al-Manaqib, ketika Nabi mengatakan bahawa saya adalah anak daripada keturunan dua bapa yang hampir disembelih, dikatakan Abdul Muttalib, iaitu datuk kepada Nabi kita, dia menazar, kalau dia dapat 10 orang anak laki-laki yang kuat untuk memerangi Quraisy yang ketika itu bermusuh dengan dia, maka nazarnya agak pelik, dia akan sembelih salah seorang daripada anak dia. Dia nak sembelih anak. Akhirnya ditakdirkan dia dapat anak. Pertama Al-Haris, kemudian Az-Zubair, kemudian Hamzah, kemudian Al-Abbas, kemudian Abu Lahab, kemudian Abu Talib, Abdul Manab, kemudian Al-Bayda, Ummu Hakim, kemudian Barrah, Safiyah dan juga Abdullah. Jadi dia dapatlah 10 orang anak. Tiba-tiba dia terlupa pula nazarnya itu. Bila anaknya sudah dewasa, barulah dia terngiang-ngiang balik nazar yang pernah diucapkan masa dia muda. Lantas Abdul Muttalib merasa begitu tertekan. Siapa yang dia nak sembelih? Antara Al-Haris, Az-Zubair sampai Abdullah, anak yang mana satu yang dia nak nazarkan? Sebab ini dah dia bersumpah dan berjanji. Jadi dia pun bila dah tak tahu nak sembelih siapa, maka dia tulis nama anak-anaknya yang 10 orang pada anak panah untuk dia nak undi, dan dia nak serahkan undian itu kepada patung Hubal. Ini Hubal, patung sembahan. Dia Hubal ni dewa bulan. Dia ada lagi patung-patung yang dimuliakan oleh orang Arab sebelum datangnya Islam, Latta, Uzza, Manat, dan antaranya adalah Hubal, dewa bulan ini. Jadi bila dia dah tulis semua nama anaknya, anak panah itu pun dikocok-kocokkan, terkeluarlah nama Abdullah. Jadi bila keluar nama anak bongsu yang dia sayangi, dia pula jadi susah hati. Dia bawalah Abdullah ni pergi dekat Kaabah untuk nak dikorbankan. Sebab di situ bersusun patung-patung. Tapi bila dia bawa Abdullah pergi ke Kaabah, saudara mara daripada sebelah ibu, daripada Bani Makhzum, telah menghalang Abdul Muttalib. Dia kata, janganlah bunuh anak ini anak yang bongsu, janganlah buat macam ni. Dia kata, tak boleh, ini dah berjanji, saya dah bernazar. Jadi ada saudara mara puak Bani Makhzum ni mencadangkan, apa kata kita cari satu orang dukun perempuan. Dukun ni dia pandai bagikan solusi kepada masalah kita ini. Jadi jumpalah dukun. Dan dukun ini mengarahkan untuk undikan Abdullah ini dengan 10 unta. Kalau nama Abdullah keluar, maka dia mesti tambah lagi 10 unta. Jika yang keluar tu nama unta, barulah sembelih unta. Dia buat main trik sebegitu. Jadi dikocok-kocokkanlah nama Abdullah keluar sampai 10 kali. Setiap kali digoyangkan bekas itu, keluar nama Abdullah. Sampai 10 kali. Maknanya total unta yang dia kena sembelih 100 ekor unta. Sampailah kali yang terakhir, barulah nama unta keluar. Bila unta yang keluar, maka unta itu pun disembelih sebagai pengganti kepada Abdullah. Itu sebab Nabi kata, ana ibnu Zabihaini. Saya adalah anak kepada dua bapa yang pernah disembelih. Maka Abdul Muttalib pun telah menyembelih 100 ekor unta. Dan disebabkan dia bergembira dengan atau bersyukur dengan peristiwa itu, dia akhirnya menikahkan anak-anaknya Abdullah ini dengan Aminah. Aminah ni adalah seorang wanita yang tinggi nasabnya dalam suku Quraisy ketika itu.
Dan daripada pasangan inilah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru saudara, pelajaran yang kita boleh ambil adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suasana masyarakat yang serba kejahilan, akhlak mereka langsung tidak ada norma-norma masyarakat bertamadun, apa yang Nabi buat untuk menyelesaikan? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Yang Nabi buat adalah memberi kepada mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajar mereka kitab dan juga hikmah. Artinya, kalau kita nak ubah segala perangai-perangai jahil yang ada dalam masyarakat, ubahlah dengan iman, ubahlah dengan ilmu. Sebab itu dalam Quran, perkataan ilmu dan perkataan iman antara yang paling banyak diulang. Perkataan ilmu diulang sebanyak 105 kali dan perkataan agama ataupun din diulang sebanyak 103 kali. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi saudara, marilah kita sama-sama dalam nak membentuk masyarakat kita menjadi masyarakat yang buang perangai-perangai jahiliah, kita ubahkanlah perangai-perangai mereka ini. Kepada anak-anak muda, kepada orang yang masih lagi hanyut dengan dunia jahiliah ini, janganlah kita jadi orang yang buruk perangai. Hati busuk bagaikan bangkai. Halal diambil, haram dipakai. Aib menimpa, malu terbagai. Perangai elok tidak tercela. Akhlak dijaga, maruah dibela. Agama dijunjung di atas kepala. Carilah keseimbangan. Seimbang iman dengan takwanya, seimbang ilmu dengan amalnya, seimbang lahir dengan batinnya, seimbang kerja dengan lidahnya. Sekadar itu sembang-sembang kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Moga-moga pertemuan ini memberi manfaat kepada kita bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.